Sebagai rakyat Malaysia, kita tahu bahawa rukun negara itu dibentuk atau dicetuskan dengan tujuan untuk menyediakan suatu kerangka pembinaan negara bangsa yang lebih jelas dan dapat difahami dan dihayati oleh seluruh rakyat negara ini. Kalau kita lihat pada kalimah-kalimah yang diletakkan sebagai rukun negara itu, ianya merupakan kalimah-kalimah yang mudah, yang dapat difahami atau yang mudah difahami oleh semua orang, daripada peringkat yang terpelajar hinggalah kepada mereka yang tidak terpelajar atau lebih rendah tahap pembelajarannya. Artinya, rukun negara ini dibentuk sedemikian rupa untuk dipahami dan dihayati oleh semua orang. Jadi tidak ada kelompok tertentu yang faham rukun negara, tak ada kelompok tertentu yang boleh terkeluar daripada kerangka ini. Sebab itu ramai yang mengatakan ini adalah ideologi negara ataupun kerangka ideologi negara. Namun begitu, dalam proses kita membina negara bangsa ataupun juga dalam kalimah yang lebih khusus, orang mengatakan kita sedang membina bangsa Malaysia. So, apakah bangsa Malaysia itu telah wujud? Bangsa Malaysia ini mungkin dalam pemikiran ataupun dalam kotak pemikiran kita, dia satu bangsa yang kita impikan. Bagaimana kita dapat mewujudkan satu bangsa yang benar-benar dapat memahami aspirasi negara ini dan berkongsi apa yang kita hasratkan. Kita berjaya membina negara, tapi kita belum lagi atau kita masih dalam proses membina bangsa. Bangsa yang kita kaitkan dengan bangsa Malaysia tadi. Ini kerana kita berdepan dengan banyak cabaran. Antara cabaran yang kita berdepan ialah kepelbagaian kaum yang wujud dalam negara ini. Jadi oleh kerana kepelbagaian kaum yang wujud ini, maka kita tidak perlu menangani satu persatu, antaranya jurang antara kaum ini, stereotip, sangka buruk kalau dalam perkataan biasa ini, maknanya artinya rasa keadaan tidak harmoni berlaku, dan juga kita tidak dapat nafikan bahawa ada ketikanya suhu hubungan antara kaum ini menjadi panas disebabkan oleh adanya isu-isu yang tertentu. Oleh demikian, dengan sambutan 50 tahun ini, bagi saya kita perlu memperbaharui komitmen kita, komitmen dalam pembinaan negara bangsa ini, agar kerangka rukun negara itu dapat benar-benar dijelmakan dalam kehidupan harian. Saya boleh mengatakan bahawa saya adalah generasi rukun negara kerana rukun negara itu diperkenalkan pada tahun 70 dan saya pada ketika itu berada di sekolah Darjah 2. Jadi kami menjadikan dia ritual atau pada masa itu secara berkumpulan, ramai-ramai setiap pagi assembly dan perhimpunan kita menyuarakan rukun negara. Tetapi dalam konteks penghayatan tak cukup hanya dengan sebutan-sebutan begitu saja. Sebutan itu hanyalah sebutan, tetapi bagaimana penghayatannya, bagaimana rukun negara itu dapat benar-benar menjelma dalam kehidupan rakyat Malaysia. Ini cabaran yang lebih besar sebenarnya yang kita perlu tangani, dan ini tidak mudah. Kita dalam sektor pendidikan ini memang sebilang masa atau setiap masa cuba memberikan pendidikan kepada anak generasi yang akan datang ini, agar mereka dapat benar-benar memahami ataupun berada dalam landasan aspirasi negara ini. Tidak ada seorang pun boleh menjadi petualang dalam negara ini. Dalam kerangka kita ataupun aspirasi, dalam hasrat kita dalam membina negara bangsa ini, kita tidak boleh mengizinkan sesiapa saja dalam negara ini untuk menjadi petualang ataupun untuk melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan ataupun boleh menggugat
apa yang sedang kita bina sekarang ini. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.